Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang. Dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 14 November 2021, kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatat penurunan kes positif semalam iaitu 497 kes, menurun 114 kes berbanding hari sebelumnya. Sementara itu, hanya 8 kes yang dianggap serius dan memerlukan rawatan di hospital termasuk rawatan rapi iaitu 4 orang dalam kategori 3, 3 orang dalam kategori 4 dan seorang sahaja dalam kategori 5. Bagaimanapun menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada 497 kes yang dilaporkan, statistik jangkitan menunjukkan 66.8% pesakit merupakan golongan yang telah lengkap vaksin. Tegasnya, angka yang tinggi ini agak membimbangkan kerana mencerminkan sikap alpa dan tidak peduli individu yang telah lengkap divaksin dalam pematuhan SOP. Kelalaian dalam pematuhan SOP ini juga menyebabkan kes-kes jangkitan secara sporadik kekal tinggi iaitu 36.2% daripada jumlah keseluruhan. Kes-kes yang berlaku secara sporadik dikesan apabila pesakit mengalami gejala-gejala jangkitan virus COVID-19 dan agak sukar untuk menentukan kes indeks mahupun tempat di mana jangkitan berlaku. Sehubungan itu, masyarakat yang telah melengkapkan vaksin terus diingatkan agar mematuhi SOP walaupun kes jangkitan mencatat penurunan kerana vaksin bertindak melindungi pesakit daripada kesan serius jangkitan COVID-19. Ini terbukti dengan 98% kes hanya pesakit-pesakit dalam kategori 1 dan kategori 2 yang hanya memerlukan rawatan dan pemantauan di rumah atau PKRC. Baik, seterusnya kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Program Kaki-Kaki Kampung yang dilaksana Koperasi Wawasan Rakyat Sabah jelas memperlihat komitmen Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk mempertingkat tahap sosioekonomi anggotanya serta komuniti yang menjadi pelanggannya. Ini kerana ia mampu menyediakan pasaran terjamin serta mengurangkan kos transaksi melalui model perniagaan di samping mengekalkan keuntungan berpatutan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joaquim Gunsalam, melalui program ini pelbagai kemudahan yang menumpu kepada keselamatan pembekalan makanan luar bandar disediakan untuk memudahkan urusan penjualan hasil tani atau ternakan, produk kraftangan usahawan luar bandar atau perusahaan kecil dan sederhana PKS. Saya percaya melalui IHAB ini, lembakan tidak akan terjadi. IHAB ini baru bermula. Kita berharap sebab dia punya dari segi perjalanan dia itu memang yang baik, pendekatan dia. Kita berharap ini akan mengenepikan orang tengah. So, tiadalah peningkatan kos ketara dia. So, you buy directly from the petani. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyempurnakan majlis pelancaran IHAB Transformasi Kaki-Kaki Kampung di Kota Belud. Datuk Joaquim memberitahu penubuhan IHAB Transformasi juga dapat menangani cabaran dari segi logistik penjualan dan pemasaran selain menyokong hala tuju kerajaan seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri yakin sektor koperasi di Sabah mampu bersaing di peringkat serantau dan antarabangsa dengan kewujudan model perniagaan yang pragmatik dan rantaian pembekalan yang kukuh serta strategi pembangunan industri tani yang relevan. Sabah kini memiliki 1,616 koperasi dengan keanggotaan 303,122 orang yang terlibat dalam pelbagai bidang, antaranya perniagaan, pelancongan, pertanian dan pembangunan hartanah.
Dalam pada itu mengulas usaha penanaman jagung yang dilaksana menerusi projek pembangunan usahawan agro kaki-kaki kampung. Menurutnya, ia langkah terbaik menambah penglibatan komuniti luar bandar serta membantu kerajaan dalam usaha mengurangkan kadar import sekaligus merangsang pertumbuhan KDNK negeri Sabah. Ketika ini projek berkenaan dilaksana di Kota Belud, Sapulut, Kiulu dan Ranau. Perbadanan Nasional Berhad Pernas yang menerajui perkembangan industri franchise menyasarkan potensi pembiayaan sebanyak 2.97 juta ringgit menerusi penganjuran program BIS Franchise di Sandakan. Ia bertujuan memperkasa usahawan setempat, membantu meningkatkan taraf sosioekonomi tempatan melalui program Business in Transformation BIT serta menggalakkan perkembangan PKS. Pengurusinya, Datuk Zakaria Muhammad Idris turut mencadangkan agar Pernas membuka sebuah pejabat koridor di Sandakan bagi membolehkan Pernas memainkan peranan membangunkan lebih ramai franchisor dan franchisee di kawasan pantai timur negeri ini. Ketika ini, Pernas hanya mempunyai sebuah pejabat koridor di Kota Kinabalu bagi Sabah selain pejabat koridor utara, pantai timur, selatan dan Sarawak. Franchisor ialah sebanyak 1,090 dan franchisee juga sebanyak 2,075. Bilangan jenama franchise tempatan pasaran antarabangsa yang kita buat sekarang daripada Pernas ialah sebanyak 68 jenama franchise tempatan di 70 benua negara. Datuk Zakaria ditemui media selepas melancarkan program BIS Franchise at Sabah di Dewan Sri Libaran di Sandakan. Sejak diperkenal pada 2019, Pernas telah meluluskan pembiayaan berjumlah 7.7 juta ringgit menerusi penganjuran program BIS Franchise di 8 lokasi di seluruh negara. Selain Sabah, ia melibatkan siri penganjuran di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Kelantan, Langkawi, Johor dan Sarawak. Penganjuran sambutan Maulidur Rasul berupaya menimbulkan kesedaran dalam kalangan umat Islam agar sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah dan mencontohi kepribadian Nabi Muhammad. Dalam konteks kemanusiaan, Rasulullah adalah model dalam mengangkat ukhuwah insaniah selain diutus oleh Allah menjadi teladan kepada umat manusia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Sibuga Muhammad Hamsan Awang Supain berkata, perjuangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam menyebarkan dakwah Islam wajar terus dikenang kerana hasil perjuangan itu, umat Islam hari ini dapat mengecapi nikmat iman dan Islam. Malah baginda juga berusaha menghapuskan segala bentuk diskriminasi atas nama, agama, bangsa, warna kulit atau keturunan. Kita meraihkan junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kepada kita, dalam memberikan kita petunjuk ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi kita masyarakat Islam yang bertamadun. Jadi sebagai umat Islam kita harus menjunjungi perjuangan Rasulullah SAW. Muhammad Hamsan berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Dalam majlis ini, Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Haji Muhammad Zarat Khan Abdul Rahman, yang juga anak jati Sandakan, dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan atas sumbangan cemerlang beliau terhadap pembangunan ummah dan perkembangan syiar Islam. InsyaAllah, saya dan bersama-sama rakan-rakan yang ada di Sandakan, khususnya yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti dakwah di Sandakan ini akan meneruskan kegiatan-kegiatan dakwah serta kebajikan dalam kerangka untuk meningkatkan syiar Islam khususnya di daerah Sandakan dan daerah-daerah di sekitar pantai timur ini. Aktiviti hujung minggu di Sabah kini kembali rancak selepas pelbagai kelonggaran diberikan kerajaan susulan peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Bagaimanapun, pematuhan kepada SOP kekal menjadi keutamaan khususnya ketika berada di tempat tumpuan awam. Tinjauan RTM di Pusat Beli Belah sekitar Kota Kinabalu sempat meninjau dan mendengar perkongsian masyarakat mengenai kesediaan mereka untuk hidup dalam endemik. Bagi mereka, keyakinan untuk berada di tempat awam ketika ini didorong dengan penguatkuasaan SOP yang ditetapkan kerajaan, antaranya setiap pengunjung perlu mendapatkan vaksinasi lengkap, pemeriksaan suhu sebelum masuk ke permis, selain adanya kawalan SOP yang ketat daripada pihak pengurusan permis. Beli barang-barang keperluan untuk
guna belajar nanti. Bagi saya dia memudahkan, terutama kami sebagai pelajar kan yang tinggal dalam hostel. Jadi untuk beli keperluan barang-barang tuh ada kelonggaran sedikit lah dari itu. Jadi saya rasa dia bagus lah, dia baik. Yakin juga di sini cuma jaga SOP. Rata-rata saya nampak ada pengawalan yang agak ketat, ada security ataupun staf yang ditugaskan untuk cek MySejahtera, untuk pastikan pelanggan ambil suhu dan sebagainya tu ada di setiap kedai. Berapa lama tutup kan, jadi susah mau cari apa-apa semua. Jadi saya shopping baju untuk budak lah. Sebab sekarang ni kita punya kes makin menurun kan. Jadi saya yakinlah untuk bawa orang ke shopping kompleks. Kami masih mengamalkan SOP, jarak dengan semua orang lah. Kedai baju lah sudah semestinya. Selalu dulu kan online je, so sekarang ni boleh sudah shopping dekat kedai, nampak depan mata. Kalau dulu tunggu yang online, kadang-kadang dah sama dengan yang dekat online. Kebanyakan sekarang rakyat Malaysia sudah yang banyak yang fully vaccinated, and then ramai pun yang jalan pakai mask, and then semua yang ikut SOP. So, adalah dalam keyakinan 80%. Perolehan Sabah ke fasa 4 PPN membenarkan waktu perniagaan beroperasi 100% dengan pematuhan SOP yang ketat. Baik, sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Riza Mawang. Salam hormat.